Hafal Quran 30 juzuk sekalipun, kena lari daripada Dajjal. Bukan kita pergi cari Dajjal tu. Okey, kenapa? Kenapa Nabi suruh lari ni? Okey, kita akan lihat. Sebab tu ingat tak hadis mula-mula tadi? Ingat hadis mula-mula tadi? Tidak ada makhluk yang paling besar tipu dayanya melainkan Dajjal. Tidak ada urusan yang boleh menipu daya, fitnah dia adalah Dajjal. Jadi percayalah kepada Nabi SAW. Yakin dengan Nabi. Ikut pesanan Nabi. Pegang pegangan Nabi SAW. Jadi, Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini hadis yang sahih. Para ulama hadis menghukumkan hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Nombor hadis 4319. Sabda Nabi SAW. Nabi kata, Man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Nabi kata, siapa yang dengar perihal keluarnya Dajjal. Dia dengar, dia tahu Dajjal dah keluar ni. Dia nampak Dajjal dah keluar. Maka Nabi kata apa? Falyan'a anhu. Nabi kata, maka hendaklah dia jauhkan diri darinya. Ini Nabi pesan. Falyan'a anhu. Nabi kata, jauhkan diri pada Dajjal. Tengok Nabi cerita. Nabi kata, kenapa kena jauhkan diri pada Dajjal? Nabi kata, fawallahi. Nabi bersumpah. Nabi kata, demi Allah, kata Nabi. Innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Nabi kata, demi Allah. Nabi cerita ni, yang akan datang ni, kata Nabi. Ada seorang lelaki yang dia nak juga jumpa Dajjal. Dia pergi jumpa Dajjal. Waktu dia bercadang nak jumpa Dajjal tu, dia ingat iman dia kuat. Dia kata maknanya mana kata Nabi SAW, ada nanti seorang lelaki ni, dia tetap juga nak jumpa Dajjal tu. Yang mana lelaki yang berani jumpa Dajjal ni, dia sangka iman dia kuat. Aku takkan kalah ni lawan Dajjal ni. Aku takkan terpedaya dengan Dajjal. Nabi sebut ni dalam hadis dia. Tetapi apa kata Nabi SAW? Fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi minasyubahat ataupun lima yub'atsu bihi minasyubahat. Namun ternyata akhirnya lelaki yang nak jumpa Dajjal tadi, yang sangka iman dia kuat tadi tu, akhirnya dia jadi pengikut Dajjal kerana dahsyatnya keraguan syubhat yang dibawa oleh Dajjal. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud ni, apa tindakan yang kita patut buat? Kita kena lari daripada Dajjal. Bukan kita berhadapan dengan Dajjal. Walaupun kita hafal suratul Al-Kahfi. Nabi suruh dulu. Nabi suruh lari. Kenapa Nabi tak cakap, okey, baca suratul Kahfi. Nabi kata, okey, berhadapan je dengan tak. Nabi suruh lari kan. Okey, maknanya langkah pertama adalah lari. Tetapi, kalau jumpa juga Dajjal tu, kan, apa nak buat? Nanti kita akan belajar. Nanti kita akan sebutkan. Yang ini solusi dia, kalau kita tak jumpa Dajjal, kan, kita tahu Dajjal dah muncul, maka Nabi suruh kita larikan diri. Jangan cuba-cuba untuk berhadapan dengan Dajjal, dan terbukti kata Nabi, akan ada nanti seorang lelaki yang dia berani untuk jumpa Dajjal. Akhirnya, dia menjadi pengikut Ad-Dajjal. Kemudian, kita lanjutkan lagi. Maklumat berikutnya, macam mana Dajjal tu dia akan sampai. Seronok belajar hadis-hadis macam ni, dia akan menambahkan keimanan kita kepada Nabi SAW. Baik, kita nak masuk dulu kepada bab. Apa yang berlaku sebelum datangnya Dajjal, di akhir zaman nanti, bumi ni jadi apa? Okey, hadis ni panjang juga. Okey, yang ini saya lampirkan matan hadis yang dalam bahasa Arab tu, boleh baca. Kita terus kepada terjemahan hadis. Hadis yang sedang kita nak baca ni, ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Okey, apa sabda Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, Nabi kata,
sesungguhnya Nabi kata qabla khurubid dajjali thalatha sanawatin shidadin. Nabi kata sesungguhnya masa sebelum Dajjal tu keluar, 3 tahun sebelum Dajjal tu keluar, okey, 3 tahun, tahun-tahun akhir Dajjal tu dia nak muncul, Nabi kata apa? 3 tahun tu kata Nabi, ia merupakan masa-masa yang sangat berat. Nabi kata sanawatin shidadin. Nabi kata 3 tahun sebelum Dajjal tu muncul, masa tu sangat-sangat dahsyat kata Nabi. Sangat-sangat berat. Kata Nabi SAW, pada masa itu, manusia ditimpa dengan kelaparan yang sangat dahsyat. Allah Ta'ala bagi ujian. Tapi apa makanan kita kelapar? Kejap lagi kita akan belajar. Tunggu. Kita baca dulu hadis ni. Faham hadis ni. 3 tahun tu. Lepas tu Nabi SAW menjelaskan tahun yang pertama, Nabi kata berlaku apa? Nabi kata pada tahun yang pertama itu, kata Nabi SAW, Allah memerintahkan as-sama', Allah memerintahkan langit untuk dia tahan air hujan 1/3 jangan turun. Maknanya maksudnya 3 tahun yang pertama tu, maksudnya tahun yang pertama sebelum munculnya Dajjal, Allah Ta'ala perintahkan langit jangan turunkan hujan sebanyak 1/3. Lepas tu Allah perintahkan bumi supaya jangan keluarkan hasilnya 1/3. Zaman ni belum muncul lagi. Ni muncul waktu nak muncul 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Dahsyat tuan-tuan. Kalau Nabi kata itu adalah masa-masa yang sangat berat. Orang yang kuat iman dia akan selamat. Okey, itu tahun pertama. Pada tahun kedua, kata Nabi SAW, Allah perintahkan langit untuk dia tahan air hujan 2/3 jangan turun. Allah tahan 2/3 hujannya. Dan Allah juga perintah kepada bumi supaya tahan 2/3 tumbuhannya. Okey, baru tahun kedua. Tinggal satu lagi tahun akhir sekali sebelum nak kemunculan Dajjal. Maka kata Nabi SAW, fi thanati thalithah, pada tahun yang ketiga, fatahbisu mataraha kullahu. Nabi kata Allah memerintahkan langit supaya jangan turun air hujan. Nabi kata apa? Fala tuqtiru qataratan. Nabi kata jangan turunkan air hujan walaupun setitis. Kenapa benda ni berlaku? Tunggu sampai habis, kita akan tahu jawapan dia. Kenapa Allah buat ujian macam ni? Pada tahun ketiga, tidak akan turun setitis pun air hujan. Lepas tu Allah perintahkan kepada bumi, wa ya'murul arda. Nabi kata Allah perintahkan kepada bumi, fatahbisu nabataha kullahu fala tumbitu hadra'a. Nabi kata Allah perintahkan kepada bumi supaya jangan keluar satu tanaman pun yang tumbuh daripada bumi. Itu adalah pada tahun yang ketiga. Apa yang berlaku lepas tu? Macam mana kita nak hidup? Pada tahun pertama, 1/3 air hujan tak turun, 1/3 tumbuh-tumbuhan dia tak keluar. Tahun kedua, 2/3. Tahun yang ketiga, tahun akhir sebelum kemunculan Dajjal, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang keluar, tidak ada air hujan yang turun. Maka nak buat apa ketika itu? Cuba kita gambar dan bayangkan kalau kita Allah hidupkan, umur kita masih panjang, kita berada di zaman itu. Maka ada di kalangan, maka apa yang Nabi SAW sebut. Kalau dah jadi macam tu, Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, فَلَا يَبْقَ ذَاتُ ذِلْفٍ إِلَّا حَلَكَتْ. Nabi kata akibatnya, tak ada satu pun makhluk yang berkuku
yang bertahan hidup, melainkan mereka mati, kecuali apa makhluk yang Allah kehendaki dia hidup. Maksudnya kata Nabi SAW, akan ada yang mati dan akan ada yang hidup. Lepas tu, para sahabat Nabi SAW bertanya. Para sahabat bertanya. Ditanyakan kepada Nabi, Fama ya'isun nati fi dhalika zaman? Nabi ditanya, manusia yang hidup tu nanti, apa yang membuatkan dia boleh hidup pada waktu tu? Macam mana dia boleh hidup pada tahun yang pertama, tahun kedua, tahun ketiga tu? Maka jawab Nabi SAW. Nabi kata dia akan hidup dengan kalimah at-tahlil, at-takbir, wa tahmid. Nabi kata mereka akan hidup dengan tahlil, takbir dan tahmid. Semua itu boleh mencukupi mereka sebagaimana makanan yang mereka makan. Rupa-rupanya orang yang boleh bertahan hidup ketika itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang membesarkan Allah, Allahu Akbar, dan orang yang memuji Allah Azza wa Jalla. Mereka itu dapat seperti makanan. Zikir mereka itu ia umpama seperti at-ta'am, seperti makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lepas masuknya 3 tahun ni, barulah keluarnya Ad-Dajjal. Dia keluar di mana? Macam mana kecepatan dia keluar? InsyaAllah, sekejap lagi kita akan sambung lagi. Baik. Dah jelas? Tuan-tuan dah dapat susunan dia? Cuba kita bayangkan kalau kita berada di saat ini. Kan dahsyat. Ni dia panggil akhir zaman. Kita kena banyak sabar, kuatkan iman kita. Dengan pandemik ni pun, ada orang dah tak sabar dah. Mengeluh dah semua orang dah. Dah rasa tak tahan MCO ni. Ini baru benda yang biasa. Tetapi bagaimana nanti di akhir zaman. Sebab tu pentingnya tauhid, pentingnya iman dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi. Lepas tahun ketiga tu dah habis, maka munculnya Dajjal. Tapi Dajjal tu dia akan keluar dekat mana? Dan siapa yang akan jadi pengikut dia? Kita belajar tadi hadis, lelaki yang mula-mula tadi dia Islam kan? Dia beriman. Tapi akhirnya dia juga akan jadi pengikut Dajjal. Tapi kita lihat lagi, dekat mana dia keluar? Macam mana Nabi tahu? Kalau kita tanya kan, macam mana Nabi boleh tahu? Kan? Nabi kan tak hidup zaman kita pun Nabi dah tak ada kan? Sebab itu adalah Rasul. Dia ada wahyu yang Allah beri kepada Nabi. Jadi hadis-hadis macam ni, kalau kita belajar betul ikut disiplin hadis, kita akan bertambah, memang kita akan pegang hadis Nabi tu. Kita akan jadi manusia yang Masya Allah, Rasulullah ni aku memang kena ikut Nabi cakap apa. Jadi, moga-moga iman kita bertambah kepada Nabi SAW. Baik, Nabi keluar di mana? Dajjal keluar di mana? Okey. Hadis yang kita nak baca ni, dia bawah sikit kategori daripada sahih, tapi di hadis hasan. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW mengatakan, Inna Dajjala yakhruju min ardi bil masyriq. Sesungguhnya Dajjal, dia akan keluar dari bumi bahagian timur. Maknanya waktu Nabi dekat Madinah tu, kita kena tengok lokasi timur menghadap ke timur Madinah. Sebab hadis ni waktu ni Nabi sampaikan ketika Nabi berada di Madinah. Nabi kata bahagian timur. Yang Nabi kata, Nabi sebut nama dia. Nabi kata yuqalu laha Khurasan. Nabi kata bahagian timur bumi tu dia dinamakan sebagai Khurasan. So Khurasan ni dekat mana? Kalau siapa ada peta dunia, dia tengok Khurasan ni lokasinya di mana. Okay, jadi kita akan belajar lagi hadis yang kedua. Lepas tu kata Nabi SAW, waktu dia keluar daripada bahagian timur, tempat tu nama Khurasan, siapa yang ikut dia? Yatba'uhu aqwamun.
ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Dia akan diikuti oleh segolongan kaum yang wajah mereka ni umpama perisai yang berkilat. Wallahu ta'ala alam. Muka dia. Nabi sebut umpama majanul mutraqah. Okey. Kita lanjutkan lagi hadis lain. Kita baca lagi satu hadis. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Nabi menyebutkan, yakhrujud dajjalu minal yahudiyyati asbahan. Nabi kata Dajjal tu, ketika dia muncul, dia keluar dekat bahagian timur Khurasan, dia akan diikuti oleh 70,000, 70,000 orang daripada Yahudi Asbahan. So Asbahan ni dekat mana? Khurasan. Khurasan dekat mana? Dia adalah di Iran. Iran kan dulu negara Parsi. So dia akan muncul dekat situ. Lepas dia muncul, maknanya dia muncul kat situ ada 70,000 Yahudi. Sebenarnya memang ada perkampungan Yahudi. Memang ada tempat Yahudi sebenarnya. Maka yang akan jadi tentera yang akan ikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. 70,000 orang. Yang mana Nabi mengatakan, alaihim at-tayalisatu. Dan mereka tu adalah tayalisah, iaitu mereka berjubah yang bersulam yang biasa dipakai oleh orang Parsi. Hadis riwayat Muslim. Baik. Lepas tu, tak habis lagi ni. Nabi cerita, sebenarnya hadis ni panjang, banyak. Tapi saya dah saring. Pasal nak cukup, pasal kita nak jimat waktu, kita ambil yang penting-penting saja. InsyaAllah kalau kita ada ruang lain, nanti kita akan baca semua hadis pasal Dajjal ni. Tapi kita ambil yang utama dulu. Baik, dah dapat maklumat tadi. Maknanya waktu dia keluar dekat bahagian timur, Nabi bagi tahu dah. Jawapan dia, Nabi kata dekat bahagian timur, iaitu di Khurasan, satu tempat namanya Asbahan, ada 70,000 Yahudi yang akan ikut dia. Lepas tu, sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, Nabi mengatakan, aktharu atba'id dajjalil yahudu wan nisa'u. Majoriti ataupun kebanyakan yang ikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang perempuan. Kenapa orang perempuan juga di kalangan orang yang ramai ikut Dajjal? Nanti kita akan belajar. Macam mana orang perempuan mudah terperdaya dengan Dajjal. Nanti kita akan belajar tajuk fitnah dia. Sekejap lagi kita akan belajar. Apa yang menyebabkan orang perempuan ini, kalau dikata ikut Dajjal ni, maknanya dia akan mengaku Dajjal tu adalah sebagai Tuhan. Ni bahaya. Maksudnya orang-orang wanita ni, yang tidak beriman, yang jahil ni, dia akan ikut Dajjal. Tapi kalau wanita beriman, insya-Allah dia selamat. Tapi Nabi sebut dalam hadis dia, wanita dan orang Yahudi. Baik. Nanti, tunggu di penghujung hadis kita akan jumpa, dia akan muncul di tengah orang ramai. Nanti kita akan belajar hadis, Nabi sebut dia akan muncul di Syam, di antara Syam dengan Iraq. Nanti kita akan belajar. Permulaan dia keluar dekat bahagian timur, kemudian dia akan keluar di Khurasan, Asbahan tadi. Lepas tu kita akan belajar hadis yang berikutnya nanti Nabi akan sebut, dia akan keluar muncul di hadapan manusia itu, muncul di tengah-tengah manusia di Syam dan Iraq. Nanti kita akan belajar hadis yang berikutnya insya-Allah. Baik, kita masuk kepada tajuk yang sangat penting, iaitu apakah tipu daya Dajjal yang banyak digunakan istilah fitnah Dajjal. Fitnah ni maksudnya tipu daya. Sebab Dajjal tu sendiri, nama dia tu sendiri adalah penipu dan pendusta. Jadi dia akan membuat tipu daya. Tipu daya ni bukan tipu biasa-biasa ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita tengok apa yang Allah telah beri kepada Dajjal. Ini semua Allah telah tetapkan. Dajjal tu dia akan muncul, dia akan bawa fitnah ni. Tipu daya dia. Baik, hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW. Dajjal ni ma'ahu jannatun wa narun. Nabi kata bersama Dajjal ini adanya syurga dan adanya neraka. Dajjal ni dia akan tunjukkan, dia boleh bawa syurga tu
dan dia boleh bawa neraka tu. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Tapi kata Nabi, dia ni seperti ahli sihir. Dia terbalikkan. Yang orang nampak neraka tu, maksudnya yang orang nampak syurga yang ada pada Dajjal tu, sebenarnya ia adalah neraka. Dan yang orang nampak neraka tu, sebenarnya ia adalah syurga. Okey, ini hadis ni dia umum. Okey, kita baca lagi hadis yang lain. Apa yang Dajjal ni dia boleh buat? Ingat tuan-tuan, 3 tahun pertama tadi, tolong ingat hadis yang mula-mula tadi. Kan? Kemudian, kita lanjutkan lagi. Hadis yang berikutnya, sabda Nabi SAW, Nabi kata, La ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu. Nabi bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu pada kita, Nabi lebih tahu apa yang Dajjal tu akan bawa daripada Dajjal itu sendiri. Maksudnya Nabi mengetahui apa Dajjal ni, kekuatan Dajjal tu apa. Nabi tahu. Nabi kata Nabi lebih tahu daripada Dajjal tu sendiri tentang Dajjal tu. Maka Nabi cerita pada kita. Nabi kata ma'ahu nahrani yajriyani. Nabi kata Dajjal tu nanti dia akan bawa 2 air sungai yang mengalir. Ingat tak kita belajar tadi tahun yang ketiga air tak turun kan? Bayangkan kalau orang memerlukan air, dia dapati air itu ada pada Dajjal. Dajjal bawa 2 air sungai yang boleh mengalir. Okey, 2 air sungai dia bawa. Nabi SAW menyebut, Nabi kata, ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyadu. Waktu tu, Nabi kata, manusia akan nampak salah satu air sungai itu adalah air dia berwarna putih. Wal akharu, dan satu lagi kata Nabi, manusia akan nampak air itu narun ta'ajjaju, iaitu air yang mengandungi api yang menyala-nyala. Okey, Dajjal dia boleh bawa sungai-sungai ni, Lepas tu 2 sungai Dajjal bawa ni, satu manusia nampak air dia sangat putih. Satu lagi manusia nampak air dia macam ada api yang menyala-nyala. Okey, kena buat apa dengan nak pilih mana satu? Okey, Nabi pesan kepada kita. Nabi SAW pesan kepada kita. Nabi kata fa imma adrakanna ahadun. Nabi kata jika seseorang jumpa dia. Menjumpai ini maksudnya kan tadi kita mula-mula kita lari. Kita memang tak nak jumpa. Nabi pesan memang kita akan lari pada Dajjal. Tetapi kalau kita terjumpa juga dengan Dajjal tu, Dajjal tu jumpa dengan kita, maka Nabi suruh buat pilihan apa? Nabi kata falyati an-nahr alladhi yarahu an-nara. Nabi dia suruh kita pergi dekat sungai yang kita nampak seperti api yang menyala-nyala tu. Nabi tak bagi kita pilih air sungai yang berwarna putih. Nabi suruh pergi ambil air sungai, pilih air sungai, masuk ke dalam sungai yang ia nampak seperti api tu. Siapa berani nak masuk sungai nampak seperti api? Tapi Nabi suruh, Nabi pesan pada kita. Lepas tu Nabi kata apabila dia masuk ke situ, Nabi kata wal yughammid. Nabi kata kemudian dia pejamkan mata dia di sungai itu. Sebab apa? Sebab dia macam kita belajar tengok orang buat silap mata kan. Jadi sebenarnya mata kita ni nanti akan ditipu, diperdaya oleh Dajjal. Kita akan nampak sungai warna putih, kita akan nampak ada sungai seperti api. Jadi cara nak bagi kita tak takut tengok sungai yang api tadi, yang Nabi suruh pilih tadi tu, Nabi suruh kita pejamkan mata, dekat sungai tu. Lepas tu Nabi kata thumma, kemudian kata Nabi kata summal yuta'ti'u. Nabi kata summa, kemudian dia mengangguk-nganggukkan kepala ataupun dia tundukkan kepala dia ke dalam sungai tu. Lepas tu Nabi suruh buat apa? Nabi kata fayashrabu minhu fa innahu ma'un baridun. Nabi kata dia minum air darinya kerana sebenarnya air dia sejuk. Hadis riwayat Muslim.
kita kalau baca hadis ni, tak sama macam kita jumpa kan.